Menarik Safia minggu ini, ilham gaya elegan busana eksklusif cetusan idea dua sahabat di Hannabella, melangkah selesa dengan sepatu jelly inspirasi gaya 80-an, kaedah alternatif mendidik anak homeschooling, kaedah dan keberkesanan merintis pemikiran generasi baharu, kupasannya dalam Nur Safia. Kenali Dr. Dalilah dan peranannya mendidik kesedaran terhadap kanser dalam Imrah. Berkongsi keterujaan dengan aplikasi gadget terkini Monopod. Berkunjung ke pusat sehenti fashion muslimah terkini dan menikmati keenakan pemanis mulut pilihan di aeronap.com. Dan ikuti kemeriahan pembukaan butik Ash Anas. Assalamualaikum semua penonton Safia. Bagaimana hari minggu anda? Bella harapkan semuanya dalam keadaan sihat dan ceria di samping keluarga tercinta dan rakan-rakan. Baiklah, minggu ini Bella berada di sebuah lagi lokasi istimewa untuk anda dan keluarga datang berhujung minggu. Nak tahu di mana? Teruskan bersama Bella. Tapi sebelum itu, anda saksikan koleksi himpunan busana muslimah dalam Azia. Impian dan minat dua sahabat dalam dunia fashion kini diterjemahkan dalam jenama yang semakin dikenali di kalangan peminat busana muslimah, iaitu Hannabella. Menawarkan koleksi busana muslimah eksklusif dan elegan, Dini dan Amy berusaha bersama menjadikan impian mereka suatu kenyataan. Kami selalu percaya yang we are designers are stuck in accountants punya body. We are both accountants by training. Kami minat pasal design, about good material, good texture, good design in office wear. Jadi start dengan online saja mula. Menekankan mutu fabrik dan jahitan, Amy meletakkan dirinya sebagai pengguna dalam memastikan setiap busana keluaran mereka ini menepati citarasa peminat jenamanya. Di Hannabella kami mementingkan kualiti dari segi jahitan, desain dan keselesaan. Ada di antara pakaian-pakaian ini pula sesuai digayakan di pelbagai tempat, event. Contohnya untuk dinner, untuk nikah, tunang. Keselesaan itulah yang paling penting. Di samping dengan mutu dan kualiti jahitan serta fabrik yang terbaik. Memperkenalkan edisi busana kepejabat, Aura Elegant, seorang eksekutif disuntik ke dalam rekaan blaus Emily ini. Digandingkan dengan selendang chiffon dengan perincian lace yang dipadankan dengan skirt Elena, menyalahkan sisi feminin penggayanya. We realised in the market dia kurang supply untuk custom fit lace kurung modern yang affordable. Living in KL, it's very expensive and kita nak bergaya, but at the same time kita nak budget. So we came up with Anissa. Gaun Anissa adalah rekaan sulung Hannabella yang menampilkan ciri-ciri anggun dan sopan muslimah. Menggabungkan konsep jubah dan gaun, ia semakin mendapat tempat di hati peminatnya. Anissa started off dengan gabungan lace dengan satin, both of which custom fit very comfortable because dia custom fit, jadi dia terletak pada badan. The same concept kita masukkan ke dalam dress yang lain macam Camilla. Fenomena yang dicetuskan tak kala memperkenalkan gaun Anissa sekitar Julai tahun lalu adalah titik tolak kepada perkembangan rekaannya pada hari ini. Tampil dengan gaun Carmilla sebagai koleksi seterusnya, ia dihadirkan dalam 12 pilihan warna. In terms of design apa semua, memang kami akan make sure yang both agree and puas hati dengan design, baru kami akan keluarkan. Boleh dikatakan pakaian daripada Hannabella ni dia average, maknanya dia sesuai digunakan. Bukan saja untuk muslimah, untuk orang Melayu, Chinese pun boleh pakai. So memang sangat bersesuaian lah untuk semua golongan masyarakat.
Perincian pada lengan dan leher yang sederhana serta ditampilkan dalam 4 pilihan warna, blaus Emily juga ditampilkan dalam edisi gaun dengan potongan skirt yang beralun mampu menyelahkan keayuan pemakainya. Buat masa ni kami mengeluarkan range pakaian untuk yang berumur 15 tahun ke atas hingga 50 tahun dan juga kami baru keluarkan pakaian untuk kanak-kanak yang bersesuaian, contohnya macam Anissa, dan kami keluarkan pakaian kanak-kanak yang sama macam ibunya, dan mungkin insya-Allah kami akan keluarkan pakaian untuk sekeluarga. Tidak pernah menyesal dengan keputusannya meninggalkan jawatan eksekutif di sebuah firma kewangan setelah 8 tahun bekerja, Amy merasakan ini adalah pilihan yang mampu memberi kejayaan buat mereka. It requires a lot of thinking, thought and heart nak buat a really perfect dress. Because kita nak present something which is part of us. That's why every piece is unique. It has its own story dan dia ada gaya dia sendiri. Mereka berharap busana yang didedikasikan kepada semua wanita ini diterima ramai. Harapan kami sangat besar untuk Hannabella sebab semasa mula penubuhan Hannabella ni, saya dengan Dini melihat pada 5 hingga 10 tahun akan datang. Bukan untuk hari ini atau esok saja kan. Sebab kami percaya yang planning tu sangat penting dan kami harap kami dapat menjadi sebuah jenama yang terkemuka, terkenal di Malaysia dan juga di luar negara. Dengan kolaborasi idea, mereka dapat merealisasikan rekaan yang lebih kreatif. Menarik kan koleksi tadi? Menarik juga lokasi kita minggu ini. Kalau anda nak tahu, sekarang ini Bella berada di Tony Romas yang terletak di Setia City Mall, Setia Alam. Terkenal dengan pelbagai hidangan ala barat iaitu memanggang dan sebagainya. Seakan menjadi trend juga untuk pengunjung datang berhujung minggu di sini. Sebab mengenai trend, apa pula trend tips dan tutorial minggu ini? Saksikan. Bentuknya unik, tona warnanya ceria menjadikan kasut jelly antara pilihan pencinta kasut masa kini. Kasut yang popular sekitar tahun 80-an satu ketika dulu, kini kembali dengan trend rekaan yang lebih ceria dengan taburan Prada atau glitters. I dah start jual jelly shoes dah lama. Start 3 years ago, around 2010. I dah start jual jelly shoes. Nak naikkan trend jelly shoes tu macam susah. Nowadays memang semua orang tahu trending jelly shoes kan. One thing I love about jelly shoes is sebab jelly shoes comfortable. Guna lama ke memang comfortable guna jelly shoes. So sebab itulah sekarang trend jelly shoes dia makin naik. Dengan kreativiti olahan soy padan helaian baju, ianya sesuai untuk digayakan ke majlis formal. Rekaan heels dan wedges dengan perincian aksesori seperti ribbon dan flora menyalahkan lagi sisi feminin pemakai. For Daniel Lovey more to design wedges sebab sometimes perempuan memang suka heels, suka wedges juga at the same time. Tapi macam heels kalau pakai lama-lama sakit. Now I dah ada few design I bawa masuk is design heels. I try heels sendiri, comfortable juga. Jenis jelly shoes so far kita ada wedges, kita ada flats, kita ada heels. And then kita ada wedges 3 inch, ada wedges 2 inch. So bagi yang tak biasa pakai wedges, macam baru nak start guna wedges, mungkin orang boleh start pakai yang 2 inch. So macam siapa yang dah biasa pakai heels atau dah biasa pakai wedges yang 3 inch tu, orang boleh pakai yang tinggi juga sebab tak sakit kaki. So pakai yang tinggi pun tak apa. Material plastik yang digunakan untuk menghasilkan kasut jelly ini unik dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk pemakainya. Perincian yang berkilat dan licin memberi ilusi langkah yang kemas dan selesa. Actually jelly shoes, jelly ada 2 material. So kadang-kadang bila jalan-jalan kat kedai ke, one material dia lembut and one material jelly dia keras. So kalau yang jelly keras tu I admit, even I sendiri pun pernah, dia memang boleh melecet. Tapi for my shoes, I choose yang memang material yang lembut. So boleh tahan lama and so far ada yang sensitif, kaki sensitif pun dia pakai still tak melecet. Rekaan wedges dengan corak abstrak dan tribal antara pilihan rekaan yang semakin mendapat perhatian penggemar fashion. Materialnya yang lebih ringan ini sesuai dijadikan sebagai kasut harian dan bersantai.
Depends on personality juga. Kalau dia jenis yang katakanlah nak keluar sekadar nak pergi mall, dia can choose yang flat sebab stay comfortable. So tapi kalau macam mungkin dia pergi mall ke weekend, boleh pakai wedges juga. Kalau macam dia yakin untuk weekend dia untuk pakai yang more outstanding, more colourful, dia can choose yang more colourful. Kita ada yang colourful and ada juga hitam. Tapi because of sometimes bila pergi kedai kasut, most of the shoes design lebih kurang sama. But if you choose Diana Lovey-Dovey punya jelly shoes, design dia macam you all tak jumpa kat kedai juga sometimes. So untuk penggunaan harian, I tak rasa dia susah nak match. Kaedah alternatif mendidik anak, homeschooling, keberkesanan merintis pemikiran generasi baharu, kupasannya dalam Nur Safia selepas ini. Terima kasih bersama Bella dalam Safia. Tony Romas di sini adalah cawangan kelima dan sekarang ini bersama Bella iaitu Puan Laila Zulkifli iaitu pengurus cawangan Tony Romas. Okey, Puan Laila, terima kasih. Okey, boleh panggil Kak Laila aja? Okey, Kak Laila, boleh tak bagi tahu apa sebenarnya konsep Tony Romas ini? Okey, sebenarnya Tony Romas berkonsepkan casual dining, specializing in ribs. Okey, di mana suasana sangat tenang, nyaman, bersesuaian untuk customer yang datang makan ke sini. Terdapat juga pelbagai potret yang mengimbau kembali sejarah Tony Romas dan nostalgia Tony Romas itu sendiri. Sesuai dengan motto kita, famous for ribs. Okey Kak Laila, Bella pasti penonton semua nak tahu apa dia signature makanan di sini. Tapi sebelum itu, apa kata anda saksikan Nur Safia minggu ini? Kesibukan ibu bapa kini menyebabkan mereka menghantar anak-anak ke pusat asuhan atau taska. Namun ada juga segelintir ibu bapa yang bertindak menggalas tanggungjawab sepenuhnya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Bagi Nur Fatinatul Huda dan suami, mereka mengambil pendekatan mendidik anak-anak di rumah berbanding menghantar ke taska. Sebenarnya homeschooling ni maknanya kita sebagai ibu bapa mendidik, mengajar anak di rumah daripada macam saya memilih homeschooling. Basically daripada menghantar anak ke tadika dan ataupun ke rumah orang kerana saya masa bekerja saya adalah fleksibel. Saya banyaknya di hujung minggu. Jadi dengan homeschooling kita dapat memilih apa bahan-bahan yang kita nak mengajar anak kita. Basically anak saya baru berumur 6 tahun dan 3 tahun, ini setahun lebih. Jadi masa ini adalah masa untuk mereka bermain. Saya memilih untuk tidak menghantar ke tadika supaya dia tidak terlalu strict dengan schedule, dengan aktiviti-aktiviti di tadika. Walaupun kadang-kala sibuk dengan urusan perniagaan, namun itu tidak menjadi halangan buat mereka. Malah cuba sedaya upaya meluangkan masa untuk menjalankan aktiviti bersama anak-anak. Mendidik anak di rumah, saya lihat sebagai satu tanggungjawab sebagai ibu. Kalau boleh saya nak biar saya lah orang pertama yang mengajar dia membaca, saya lah orang pertama yang mengenalkan dia dengan huruf-huruf, mengaji. Biarlah saya orang pertama yang dapat melihat setiap perkembangan dia setiap hari. Di rumah, anak-anak bebas melakukan apa sahaja aktiviti termasuklah melakukan kerja rumah bersama-sama bagi mengajar mereka erti kehidupan dan mampu berdikari pada usia muda. Dalam konsep homeschool memang kita nak memberi kebebasan untuk anak dengan kadar yang berpada-pada yang kita tahu mengawal situasi. Kita bagi kebebasan untuk anak berfikir, dia menyuarakan pendapat, bertanyakan soalan. Kalau dia nak melukis, katalah dia nak melukis, dia boleh melukis apa sahaja yang dia nak tanpa kita cakap rambut kena warna hitam, apple kena color merah. Tak apa, biar dia apple color biru, rambut color kuning. Dia bebas untuk sebab dia ada reason dia tersendiri yang kita tak tahu di belakang lukisan dia tu. So by the time dia grow, drawing dia akan berkembang dan dia akan tahu tentang, dia tengok persekitaran alam dia, dia tahu benda tu berubah ikut apa yang dilihat.
Fatin menggunakan pendekatan mengajar anak-anak sedikit demi sedikit namun diaplikasikan setiap hari. Dengan ini, mereka mampu mengingati apa yang telah dipelajari. Basically macam anak saya yang lelaki ni, Ryan, dia memang sangat suka main Lego. Hari-hari dia dapat imajinasi sendiri. Mula-mula kita belikan Lego tu, dia akan ikut buku. Ikut buku, model tu akan tahan dalam sehari dua je. Lepas tu dia akan renovate, dia akan tambah itu, tambah ini. Dan saya nampak dia punya imagination tu sangat bagus. Dia dapat buat benda yang kita sendiri tak sangka. Dalam umur 6 tahun, dia boleh fikir macam-macam yang bagi saya out of the box lah. Dia boleh imagine buat rumah atas pokok, buat kereta bomba yang ada tangga, semua macam. Saya rasa benda tu mungkin juga saya takkan dapat kalau saya hantar di sekolah setiap hari, ke tadika setiap hari, dia balik dah penat. Saya tak tentu lagi dia dapat buat sebaik itu. Menurut Fatin, anak-anak perlu meneroka sendiri persekitaran di sekeliling mereka dan jangan menghadkan silibus pelajaran yang ingin diajar kepada mereka. Tapi makin ramai ibu bapa yang sedar tentang kepentingan mendidik anak di rumah. Ramai ibu bapa yang suruh rumah atau work at home mom, menjalankan perniagaan secara online di rumah, tapi menghantar anak mereka ke tadika. Saya tak kata mereka salah. Kita ada masing-masing punya cara sendiri untuk membahagikan masa dengan anak. Tapi bagi saya, macam kalau kita ada di rumah, memang kadang-kadang kita rasa beban sebab kita penat, kita perlu ada klien yang kita perlu reply email, kita perlu ada klien yang kita perlu jumpa. Tapi saya rasa happy, rasa gembira bila dengan anak. Setiap kali kita rasa stres dengan klien, bila kita dengan anak, dia akan kadang-kadang dia orang yang akan memberi solution. Dia akan memberi jawapan kepada persoalan kerjaya kita. Belajar di rumah tidak membataskan pergaulan anak-anak bersama rakan-rakan sebaya. Sebaliknya, jika kena kepada caranya, mereka mempunyai lebih keyakinan diri dan memandang setiap perkara secara positif. Solat bersama-sama tu adalah perkara yang sangat penting setiap hari. Kalau boleh macam dia kena nampak kita sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh tu, bangun pagi, kejutkan mereka. Bila dia nampak kita buat hari-hari, by the time dia 7 sampai ke 10 tahun tu, kita nak didik dia untuk perkara-perkara yang wajib adalah lebih senang, lebih mudah. Pendedahan akan persekitaran adalah amat membantu dalam mendidik anak-anak di rumah. Fatin turut berkongsi pengalamannya bersama rakan-rakan yang turut mengamalkan homeschooling. Ainil mempunyai pendapat sendiri terhadap pendekatan pendidikan ini. Kalau ikut pendidikan anak-anak dalam Islam, memang pada sebelum anak tu lahir lah, daripada pemilihan suami lagi untuk seorang perempuan dan seorang lelaki pemilihan isteri lah. Sekiranya ibu bapa tu mempunyai ilmu, mempunyai akhlak yang baik, maka anak-anak yang terbentuk pun insya-Allah menjadi anak-anak yang berguna, akhlak yang baik jugalah. Seperti kata perumpamaan, melentur buluh biarlah dari rebung. Pelbagai pendekatan yang sesuai boleh diambil dalam membentuk minda dan sasiah anak-anak. Ibu bapa yang lain juga tak semestinya homeschoolers. Kalau dia kaji, ada banyak metod lah. Lebih pada perkara yang kanak-kanak tu boleh pegang dan dia boleh nampak. Itu satu yang membantulah daripada benda yang abstrak. Turut menyokong pendidikan di rumah, Aida berpendapat tumpuan dalam pengajaran adalah penting bagi memastikan penerimaan pembelajaran yang optimal. Bagi saya prefer homeschooling sebab kita boleh one to one dengan anak kita. So bagi saya lagi okey lah sebab kat sekolah satu subjek kata 40 minutes kan. Katalah satu kelas tu ada 40 orang. So purata je seorang murid dapat 1 minit je daripada cikgu tu. Tapi kalau homeschooling kita tak payah whole day pun. Kadang-kadang sambil you masak pun anak you ambil buku mama. Dia tanya soalan apa-apa kan. Let's say lah 15 minit pun. So lagi banyak sebenarnya one to one session tu. Aktiviti seperti melukis adalah antara aktiviti yang dapat membantu perkembangan minda anak-anak. Minat sesungguhnya boleh memupuk kreativiti.
bila kita minat sesuatu, benda tu mesti senang pada kita. Betul tak? Macam kalau apa-apa yang diorang learn kan, saya tengok macam anak kan. Apa-apa yang macam kita baru belajar, 3 years after that, dia ingat balik. Mom, ingat tak dulu kita buat this. Why? Because of the interest. Sebab tu saya rasa macam apa aktiviti yang kita buat sebenarnya macam kesan dia tu long term tau. Macam kalau kita belajar kat sekolah, target sebenarnya is not the knowledge. The target is the A. Macam kita nak dapat A, anak kita mesti kena dapat A. Mesti jugalah. End of the world lah kalau tak dapat A tu. So macam apa yang belajar tu sebenarnya untuk dapatkan A tu, untuk dapatkan the knowledge. Tapi macam bila kita buat aktiviti just casual, apa yang diorang suka buat kan, it becomes into the prize is the knowledge, is the learning. That is the prize. Not the award ke, not the A ke, it's not. Yang diorang dapat ialah the learning. Sebab tu saya rasa benda tu berkesan. Imajinasi melalui penerokaan alam sekeliling juga adalah suatu pendidikan yang tidak formal namun mampu memberi impak kepada perkembangan pengetahuan anak-anak. Saya rasa dia unik. Bukan anak saya saja, semua kanak-kanak kot saya rasa macam tu. Dia unik, dia ada individuality dia sendiri. Jadi saya kalau boleh nak kekalkan dia punya curiosity, macam kanak-kanak kan memang natural Allah jadikan dia curious. Dia nak tahu tentang dunia sekeliling dia. Dia touch, pegang, cuba, try kan. And I want to keep that. That is why the realization comes to me that no schools can provide this for my child. Only I can provide it for my child. That is why I decided to homeschool lah. Orang cakap mothers are the best teachers for their kids kan. Bukan I nak macam cakap cikgu tak bagus. Cikgu sama sekarang bagus-bagus. Banyak kawan-kawan I cikgu memang semangat nak ajar student dekat sekolah kan. Tapi anak kita siapa yang paling kenal sekali? Siapa yang paling kenal passion anak kita kan? Homeschooling antara alternatif yang boleh dipilih untuk merintis dan merangsang perkembangan minda kanak-kanak. Kenali Dr. Dalila dan peranannya mendidik kesedaran terhadap kanser dalam IMRA dan aplikasi gadget terkini Monopod dalam blog selepas ini. Baiklah, sekarang ini Bella berada di dapur Tony Romas untuk melihat hidangan pembuka selera. Okey Kak Laila, biasanya hidangan pembuka selera yang mana menjadi idaman pengunjung di sini? Ya Bella, sekarang kita berada di bahagian preparation kitchen Tony Romas, di bahagian fry station. Untuk hidangan hari ini yang akan disediakan oleh Chef Nazri ialah kicking shrimp. Okey, yang paling digemari dan disukai ramai lah. Sebenarnya kicking shrimp, appetizer kicking shrimp dia sangat seimbang. Okey, dihidangkan bersama salad, sos dan udang lah untuk penggemar-penggemar maybe seafood kan. Tidak semestinya terdapat saja daging ataupun ikan di sini. Itu dia hidangan pembuka selera yang cukup lengkap dengan kandungan nutrisinya. Sesuai untuk mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. Ini juga dapat melahirkan personaliti yang sihat dan cergas. Begitu juga dengan IMRA minggu ini. Saksikan. Setiap langkah penuh yakin dan ceria adalah kriteria wanita berasal daripada Melaka ini. Bertugas sebagai Ketua Pusat Pengesanan Kanser Wanita dan Pegawai Perubatan di Persatuan Kanser Kebangsaan, Dr. Dalilah Kamarudin menganggap kerjayanya bukanlah suatu yang glamour. Ramai yang beranggapan bahawa kerja saya sebagai seorang doktor ini kerja yang glamour. Bila orang kata doktor saja, kita rasa macam kita ni seseorang yang pakar dan sesuatu benda. Tetapi masalah utama atau cabaran utama yang kami hadapi sebagai seorang doktor ialah untuk menasihati pesakit terutamanya tentang penyakit mereka. Keduanya ialah untuk menasihati mereka apakah rawatan atau cara terbaik untuk mengatasi penyakit mereka, dan ketiganya ialah untuk memberi mereka harapan untuk sembuh daripada penyakit tersebut. Sebut sahaja kanser, pastinya ramai yang gerun mendengarnya, apatah lagi jika mengalaminya sendiri. Setiap tahun negara didedahkan dengan begitu banyak maklumat mengenai pelbagai jenis kanser. Namun bilangan kes kematian semakin meningkat. Kesedaran tentang kanser masih amat rendah nak dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain, dan ramai yang menghukumkan penyakit kanser itu sebagai satu hukuman mati. Jadi bila mereka berjumpa kita, kebanyakan pesakit-pesakit ini ada satu tanggapan bahawa kanser itu tiada harapan, kanser itu bermaksud mati, dan bagi mereka ia satu benda yang dah habis penghujungnya. Padahal kanser kalau kita lihat daripada segi purata
kebanyakan kanser-kanser boleh dicegah sebenarnya. 2/3 pada kanser boleh dicegah melalui saringan awal, dan jika kanser dikesan di peringkat awal, insya-Allah peluang untuk hidup lebih daripada 90 ke 95%. Atas kesedaran itu, Dr. Dalila terus membantu masyarakat tempatan dengan memperkenalkan kempen Count on Us, iaitu kempen kesedaran berkenaan penyakit kanser payudara peringkat lanjutan atau Advanced Breast Cancer ABC. Kempen kesedaran ABC iaitu Advanced Breast Cancer Campaign adalah satu kempen kesedaran yang dianjurkan oleh National Cancer Society Malaysia bersama Persatuan Onkologi Malaysia yang disokong oleh pihak Novartis, di mana kami melancarkan kempen ini kerana adanya kesedaran bahawa kebanyakan pesakit-pesakit yang di peringkat lanjutan mereka tidak tahu apa nak buat selanjutnya. Kempen ABC atau dikenali sebagai Advanced Breast Cancer Campaign ini juga dikenali sebagai Count Us In, di mana apa yang kami nak pertekankan bahawa kami mahu pesakit-pesakit kanser ini untuk meluahkan perasaan mereka, terutamanya emosi mereka tentang kanser payudara peringkat lanjutan, di samping untuk memberi mereka cara-cara atau peluang-peluang yang lain untuk mendapat rawatan selain daripada rawatan biasa yang diberi kepada pesakit-pesakit kanser payudara. Katanya, kanser itu merebak daripada payudara dan nodus limfa ke organ tubuh lain seperti paru-paru, kulit, tulang, hati dan otak. Rawatannya berkesan dan kebarangkalian untuk terus hidup dapat dijangkakan sekiranya penyakit itu dapat dikesan lebih awal. Jadi sebenarnya kempen ini lebih tertumpu kepada emosi apa yang perlu mereka jalani selepas didiagnoskan sebagai kanser payudara peringkat lanjutan dan apakah harapan mereka di masa hadapan. Dan juga kami akan ada satu program khas di mana mereka akan berjumpa dengan mereka-mereka yang ada dipanggil seperti advanced counselling, di mana mereka akan bersama mereka-mereka yang ada penyakit yang sama yang di peringkat lanjutan untuk mereka mendapat lebih maklumat. Walaupun banyak kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat, namun ramai yang masih tidak tahu akan kewujudannya, kecuali pesakit kanser atau golongan yang mempunyai ahli keluarga yang mengidap kanser. Harapan saya adalah bagi mereka di luar sana, bukan saja untuk pesakit tetapi untuk keluarga dan family mereka, kerana keluarga dan family kadang-kadang ingin tahu apa yang perlu mereka buat untuk pesakit ini. Mereka perlu diberi pendedahan tentang penyakit ini secara di peringkat lanjutan dan apa yang mereka perlu buat bagi untuk membuat perjalanan hidup hidup pesakit-pesakit kanser ini dengan lebih teratur sepanjang hayat mereka selama mereka masih hidup. Dan kempen ini amat penting kerana kita sebenarnya akan membuat survey juga untuk mengetahui apakah kesulitan ataupun kepayahan yang mereka hadapi, pertama. Kedua ialah untuk memberi step by step, kita kata langkah demi langkah bagi pesakit, family dan untuk rakan-rakan untuk menolong mereka bersama-sama mengharungi perjuangan mereka sepanjang hayat mereka. Selain kekuatan diri, ahli keluarga dan orang sekeliling juga perlu memainkan peranan supaya pesakit ABC menjadi bertambah yakin dan lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan mereka. Baiklah, kalau tadi Bella lihat hidangan pembuka selera, tapi kini Bella lihat hidangan utama ya Kak Laila? Ya, betul. Okey, Kak Laila, hidangan apa yang akan kita buat hari ini? Okay, hari ini hidangan utama kita ialah bountiful beef rib yang akan ditunjukkan cara-caranya oleh Chef Nazri lah. Sebenarnya daging-daging di sini diimport daripada Australia dan New Zealand. Terdapat persejilan halal. Okey, sos yang digunakan untuk membuat bountiful beef rib hari ini menggunakan Tony Roma's original sauce. Tetapi terdapat juga pilihan lain seperti Red Hot, Smoky dan Carolina. Minat dalam dunia fashion dan kecantikan mendorong wanita berusia 30-an ini untuk berkongsi tips dan trend semasa mengenainya bersama rakan-rakan menerusi pelbagai aplikasi laman sosial. Saya start buat jual online tahun 2009, hujung tahun. Lepas hasil daripada
penjualan online saya, hasil usaha saya sendiri dengan suami. Saya dapat buka butik ni pada 1 hari bulan 3. Online sekarang ni ramai orang guna internet. Banyak talian yang boleh kita guna macam Facebook. Daripada saya duduk online saja kan, saya pun minat nak start jual secara talian. Saya nampak ramai orang yang macam ada sambutan. Saya dapat sokongan daripada suami saya sendiri dengan support, tolong bagi modal, tolong post barang. So kami menjual barang-barang yang susah nak jumpa dekat luar sesuai dengan tagline kami, everything is rare. Kini, ibu kepada 3 cahaya mata ini memilih gadget sebagai topik utama dalam berkongsi minat dan informasi bersama pengikut di laman sosialnya nurulbutikmia.com. Bagi Nurul, perkongsian pelbagai informasi mengenai gadget dapat membantu mereka yang mungkin pertama kali untuk menggunakannya. Kalau macam pergi bercuti, selalu kita harapkan orang yang ambilkan gambar. Bila ada monopod ni, orang kata senanglah kalau kita ambil gambar kita sendiri. Tak menyusahkan orang, menyenangkan kita. Monopod ni adalah remaja panggil tongkat sakti. Macam batang yang boleh letak phone, kita boleh selfie, ambil gambar sendiri. So kita tak perlu guna orang lain lah untuk ambil gambar kita, nak dapatkan pemandangan belakang yang luas. Kita cuma guna monopod. Pengguna yang pergi melancong, pergi majlis kahwin ke, yang nak ambil gambar sendiri, tak perlu orang lain tolong ambil gambar. Kita boleh buat sendiri. Cara penggunaannya yang mudah dan praktikal menjadikan penggunaan monopod antara keperluan semasa buat penggemar gadget. Dengan hanya memasangkan telefon bimbit pada pemegang telefon dan menetapkan jarak yang diingini, pengguna dengan mudahnya boleh mengambil gambar mengikut fokus subjek yang ditetapkan. Sebenarnya monopod ni dia ada banyak color, tapi yang saya sediakan warna pink, biru dan juga hitam. Juga ada remote untuk dia juga. Remote ni kegunaan dia adalah untuk nak kontrol phone kita, ambil gambar tanpa menggunakan timer. Selain itu, Nurul sentiasa membuat rujukan mengenai gadget terbaru yang berada di pasaran dalam memenuhi keperluannya. Malah, minat ini turut dikongsi bersama rakan-rakan. Selain daripada monopod, saya ada sediakan aksesori telefon seperti casing, plug, earphone, power bank. Casing telefon ni dia ada banyak corak. Ada yang jenis floral, ada bling-bling, yang jenis starch pun ada juga. Ada abstrak, ada yang berceloreng, ada yang tribal. Kalau nak buat custom made pun boleh juga. Trend sekarang ni macam bentuk botol perfume, ada rantai yang boleh kita sangkut lah, senang nak kita carry kan. Bagi Nurul, dengan kemudahan teknologi terkini, pelbagai manfaat yang dapat diperolehi untuk mengusahakan perniagaan atas talian seperti ini. Di samping berkongsi informasi mengenai dunia gadget, ia turut membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Berkunjung ke pusat sehenti fashion muslimah terkini dan menikmati keenakan pemanis mulut pilihan di aeronap.com dan ikuti kemeriahan pembukaan butik Ash Anas. Semuanya selepas ini. Okey Kak Laila, Bera tengok ada 3 dessert. Okey, boleh tak Kak Laila ceritakan satu-satu dessert di sini? Kalau cheesecake ni rasa dia sedikit masam dan manis. Kalau raspberry royal ni kepada penggemar-penggemar coklat, dan kalau gemarkan sesuatu yang lebih cream, rasanya ialah red velvet cake. Baiklah, selepas ini kita cuba ya. Tapi sebelum itu, apa kata anda di rumah saksikan lokasi santai minggu ini. Perniagaan secara online kini mula diterjemahkan kepada konsep offline. Terdapat banyak butik mula menyediakan pelbagai produk yang menarik di samping mempunyai tarikan tersendiri. Antaranya butik yang berkonsepkan kafe, aeronap.com memberi suasana santai buat pengunjung yang datang. Konsep adalah daripada peniaga-peniaga online sekarang ni adalah trend orang beli barang secara online. So daripada online, diorang tak ada physical store dan kita akan bawakan online Insta shop online di Malaysia ni
ke butik sebagai diorang boleh pegang dia punya barang secara fizikal dan boleh berasa dan apa barang-barang online yang ada lah. Maksudnya daripada online ke offline store. Kat Malaysia selalunya kita akan dengar orang buka butik sahaja. So sekarang juga adalah bila makanan tu dinaik tarafkan, orang pun ada juga jual makanan secara online. So why not saya cuba buka butik kafe. So senang orang boleh shopping dan at the same time dia orang boleh duduk rehat sekejap, okey sambung shopping balik. So konsep tu adalah saya pilih sebab dekat kawasan ni kita tak ada lagi butik kafe lah. So saya pilih konsep lain daripada yang lain. So saya pilih konsep butik kafe. Mempunyai 26 vendor pakaian, aksesori dan kasut serta 5 vendor makanan, pemilihan kualiti menjadi keutamaan buat Aeronet. Tarikan dia adalah dari segi kafe itu sendiri. Makanan yang kami sediakan adalah kami akan buat setiap vendor yang masuk ada daripada kami sendiri, ada daripada vendor-vendor luar. So makanan tu kami akan rasa dahulu, tester macam mana rasa dan baru boleh letak ke kafe lah. So bila dia datang makan, orang akan makan sekali dan akan datang lagi untuk makan benda yang sama. Makanan utama yang kita buat adalah dalam bentuk packaging atau bekas ataupun dalam bentuk jar. Dan makanan yang kita hidang adalah simple. Contohnya ada cupcake, ada cake in jar, tiramisu. So air yang kami gunakan air simple, air instant lah. Air kotak, air tin yang kita boleh hidang secara senang. Dia orang nak makan dan minum pun senang. Setiap dekorasi sudut berpandukan kepada konsep barangan yang dijual. Kekemasan butik dititik beratkan agar tidak kelihatan sarat bagi memudahkan pengunjung bergerak dan membeli belah dengan selesa. Di sini saya tak pilih secara rambang, saya pilih secara teliti. Dalam masa saya open untuk application vendor ni, saya ramai yang apply. Daripada hari pertama saya buka butik sehingga 2 minggu, hari-hari ada email, call, mesej ada yang nak masuk jadi vendor. So saya memang pilih secara teliti untuk saya mempelbagaikan item dalam butik saya, dan keunikan setiap vendor adalah ada keunikan sendirilah. Bila tak ada barang yang sama, kita memang pilih secara teliti, bukan secara rambang. Setiap vendor di sini mempunyai pengikut yang ramai di laman sosial. Dengan adanya butik fizikal sebegini, membolehkan mereka melihat sendiri produk kegemaran yang selama ini hanya dilihat secara maya dengan lebih dekat lagi. Saya utama kat sini adalah tudung. Tudung pun kita boleh tengok dekat sini ada satu slot adalah tudung berwarna-warni. Dari segi tudung shawl, bawal, half moon, dan ada pelbagai jenis saiz, tak semestinya daripada saiz kecil dan ada untuk saiz yang besar. Selain itu, lukisan doodle di dinding hasil sentuhan majlis yang berseni oleh adik-beradik Aeronet membuatkan butik ini kelihatan lebih santai dan lain daripada yang lain. Waktu beroperasi butik adalah daripada hari Selasa hingga hari Ahad, dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. So anda boleh datang ke sini. InsyaAllah saya akan bagi servis yang terbaik lah. So kat sini pun anda datang, anda mesti akan capai sesuatu sebelum anda keluar. Sedapnya air ni, cukup segar dan warnanya cukup menyelerakan. Okey, Kak Laila, air apa sebenarnya ni? Minuman ini ialah Romarita. Orange juice, mango juice, dicampurkan dengan sirap, hidangkan bersama dengan ais. Bagaimana mereka nak tahu ada menu baru ke dekat sini, Kak? Sebenarnya Bella, pelanggan boleh pergi ke website Tony Romas ataupun di Facebook Tony Romas untuk mengetahui lebih lanjut tentang menu-menu terbaru daripada Tony Romas. Baiklah, begitu juga bagi anda yang ingin mengetahui perkembangan dunia muslimah terkini. Apa kata anda saksikan dalam Buletin Safia. Jenama popular atas talian ini kini maju setapak lagi dalam aliran fashion tanah air.
Menawarkan mermaid skirt yang menjadi fenomena, Anas begitu teruja dengan sambutan peminat. Sambutan sangat luar biasa. It's beyond my expectation dan crowd memang ramai lah. Dia orang beratur daripada 7 pagi tadi. Padahal saya buka 10 pagi. It's really amazing. Segandingan idea dua beradik, Ash dan Anas ini, mereka berjaya menembusi pasaran yang begitu luas. Basically kita orang terkenal dengan online di mana kita dapat juga permintaan banyak untuk buka butik because certain daripada diorang tak ada akses untuk buka internet, macam kurang mahir lah dari segi online. So ramai yang request untuk buka butik. Selain tidak menghadkan sasaran penggunanya, mereka juga amat menitik beratkan keselesaan. Rekaan bercirikan keperluan semasa adalah keutamaan. Design Anas nak buat satu yang praktikal, yang macam yang semua orang boleh pakai. Even pre-hair boleh pakai, yang bertudung pun boleh pakai. Sebab tu Anas come up with skirt labuh, A-skirt, princess cut. Kadang-kadang kita orang Google, tengok apa trend terkini, and then kita come up with new idea, you know, inspired by these people, and then kita combine. Sebab tu hasilnya macam new collection. Memperkenalkan edisi terhad dari fabric lace ini, ramai yang tidak mahu ketinggalan memilikinya. Tak pernah beli apa-apa daripada online. So, the only online yang boleh mempengaruhi Ash Anas lah. Saya baru je kenal Ash Anas, lepas tu saya tengok koleksi skirt dia kan. Semua cantik-cantik. Kebetulan weekend kan, saya datang sini lah. Nak belilah. Baru beli 3 gini. Tawaran yang julung kali diadakan ini telah menarik ramai peminatnya dari serata pelosok negara. Dua-dua meletak di Pulau Pinang dan diorang buat study sikit. Tengok review dan diorang kata kualiti kain dia okey, macam berbanding dengan kedai lain lah. Dia very elegant, bergaya dan nampak very cantik lah untuk wanita yang berkejaya, yang macam mana pun sekalipun sesuai lah. Selain dapat merasa sendiri kualiti fabrik, pengunjung juga bebas memilih corak dan warna yang diinginkan di butik baru mereka di Kota Damansara. Sejam kami bersiaran di sini, Bella harap dapat memberikan pelbagai informasi kepada anda. Terima kasih diucapkan kepada Tony Romas yang sudi menerima kunjungan kami di sini. Baiklah, bagi anda yang ingin maklumat lanjut, bolehlah layari Facebook Safia TV 9 atau lawati portal rasmi di www.tonton.com.my untuk menonton siaran ulangannya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod hadapan dengan pelbagai paparan yang lebih menarik. Safia progresif dan proaktif. Assalamualaikum. Bye. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh